Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 329. Perenggan yang kedua. Sebahagian mufassirin lebih cenderung kepada tafsiran dan apabila dia mendapat kuasa dan memerintah, maksudnya dia berjaya mendapat kepercayaan memerintah, lalu dengan kuasa memerintah dia musnahkan bumi, menyebar luaskan maksiat, memecah belahkan perpaduan Islam dan sebagainya. Ayat wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla. Terjemahan kita sebelum ini, tawalla maknanya berpaling tadah, balik ke rumah, ataupun kita tukarkan kerja-kerja daripada seorang hamba Allah datang ke masjid, kemudian bila balik keluar daripada masjid, tawalla namanya, berpaling tadah, berpaling. Satu makna lagi tawalla apabila dia mempunyai kuasa memerintah, dia jadi menteri, dia jadi timbalan menteri, dia menjadi ketua, itu maksud juga tawalla. Dan daripada tawalla makna memerintah itu juga namanya wali nikah juga tawalla apabila dia mempunyai anak, tawalla apabila dia dipercayai boleh memerintah, memegang kuasa, diserahkan kepadanya, namanya tawalla. Jadi tawalla mempunyai dua makna, ya. Tawalla menjadi ketua, tawalla makna berpaling, waliya yali maknanya berpaling tadah. Satu lagi tawalla maknanya walla yuwalli, walla waliya, ini asal fi'il madhinya merujuk kepada, sama ada dia merujuk kepada walla yuwalli atau merujuk kepada waliya yali, waliya yaliya, itu dia. Kedua-duanya mempunyai fi'il mudhari' yang sama ataupun fi'il mazid yang sama. Tawalla jadi wali, tawalla jadi pemerintah. Kemudian tafsiran kedua ini membayangkan bahawa manusia yang berupa dalam dua muka ini ialah golongan manusia yang berpengaruh dan berkedudukan dalam masyarakat. Dia mampu mengikat hati orang ramai dengan ceramah dan pedatonya yang menarik sehingga tiada orang menyangka imannya lemah dan rapuh. Tembelangnya diketahui umum. Apabila tiba peringkat itu, peringkat dia mendapat kuasa, dia menunjukkan sikapnya yang sebenar. Dia meluahkan dendam kesumatnya yang terpendam untuk menghancurkan Islam dan melumpuhkan kekuatan umatnya. Tafsiran ini boleh diperkukuh dengan firman Allah, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Tidaklah mungkin, fahal asaitum, tidaklah mungkin jika kamu berkuasa, kamu akan melakukan kerosakan di bumi ini dan memutuskan hubungan keluargaan kamu. Tidaklah ni nafi. Hal ada maknanya hal akalta, dah makan ke? Satu. Tidaklah kamu bila memerintah kamu melakukan kerosakan di bumi, bolehlah juga begitu. Dua-dua maknanya. Asaitum in tawallaitum, walla maknanya memerintah, walla maknanya berpaling.
Banyak contoh boleh diberi untuk menjelaskan manusia dari kumpulan musang berbulu ayam ini. Misalnya mereka yang dianggap memakai baju agama untuk mendapat kuasa, dan apabila kamu berada pada tangannya, dia bertindak menghancurkan pengaruh agama dan menggalakkan maksiat yang merosakkan masyarakat atas nama keimanan, atas nama kemajuan, kebebasan, pembangunan ekonomi, memajukan sektor pelancongan dalam dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara yang boleh dijadikan contoh kepada orang apabila memegang kuasa, maka kuasa itu disalahgunakan. Bila dia memegang kuasa, maka disalahgunakan. Ini adalah satu perkara yang sangat dahsyat sebenarnya bagi sesetengah orang. Bila dia pergi ke Mekah, balik dari Mekah, orang panggil haji, orang hormat kepadanya, lalu disalahgunakan pengaruh yang ada padanya, kepercayaan orang padanya. Ini adalah antara perkara yang diperingatkan kepada orang yang selesai mengerjakan haji, kerana dia menyelesaikan kerja haji seolah dia naik pangkat. Dulu pangkat tak ada haji, bila balik ke mana ada haji, tiba-tiba haji pada pangkal nama. Jadi jangan salah gunakan, itu maksudnya. Bandingan yang dibuat ini macam orang yang bila diberi kuasa padanya, kita pun di sini pun sama juga. Bila diberi kuasa padanya, maka dia panggil YB, orang panggil macam-macam lagi lah umpamanya. Jadi jangan salah guna kuasa yang seumpama ini. Untuk sidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Membuat kerosakan di bumi artinya memusnahkan alam dan asas-asas penghidupan, asas penghidupan manusia. Macam mana dirosakkan manusia sebelum ini di kampungnya tidak ada perkara-perkara maksiat, tapi apabila dia memerintah, dia menjadi ketua, dia bawa masuknya ke dalam kampung ini perkara-perkara yang tidak sesuai dengan orang Islam, maka ini adalah satu perkara yang dilarang di dalam ayat yang kita baca tadi, iaitulah wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Kalau kita nak perincikan, maka Al-Quran ini sangat dekat dengan kita sebenarnya, sangat dekat. Ada perkara-perkara yang dilarang itu memang tepat. Dahulu orang takut masjid, lalu orang pun tak ada tanda apa-apa. Sekarang ni orang kat tanda pun tidak boleh melalui kawasan ini orang yang tidak menutup aurat, laki-laki ke perempuan ke. Lalu dia letak gambarnya sekali, macam mana ni, nampak lutut umpamanya. Orang perempuan pulanya tidak tudung kepala, dilarang masuki kawasan masjid. Dulu ada ke? Dulu tak ada, sebab orang sedar bahawa ini tak boleh masuk. Kita orang dianggap tak sopan. Tapi bila sampai kepada satu peringkat, maka sengaja orang meletakkan tanda-tanda yang seumpama itu, gunanya menakutkan. Jangan menakutkan orang yang membuka, tidak menutup aurat. Dulu takut masuk kawasan masjid, sekarang ni dah tak takut. Masuk dalam masjid pun boleh, tak ada masalah. Mudah-mudahan dia masuk Islam pula. Hatta masuk dalam masjid pun tidak mempunyai apa-apa halangan. Saya kira dulu adalah lebih baik daripada sekarang ini, terutama sekali masjid-masjid di bandar. Masjid di bandar, orang ingin jadikannya sebagai tempat lawatan para pelancong masuk dalam masjid. Jadi itu antara amalan-amalan yang berbeza sekarang dan dahulu.
dahulu pun dahulu yang tak lama. Baik. Katanya sebagai contoh lagi, antara kerosakan yang menjadi beban kepada negara dan keluarga hari ini ialah meningkat bilangan penagih dadah. Akhbar melaporkan seramai 26,000 penagih dadah ini dulu ni dikenal pasti di seluruh negara sepanjang Januari hingga Julai 2004 dengan 13,000 merupakan penagih baru antaranya seawal usia 13 tahun. Sebanyak 80% penagih ini adalah anak-anak Melayu. Ini juga membimbangkan. Hingga sampai kepada hari ini, dua perkara yang dibimbangkan, walaupun undang-undangnya berat tetapi diabaikan. Tangkapan atas kesalahan berapanya 29 berapa B ini berat juga. Tapi tangkapan itu walaupun ramai tetapi bicaranya tak ada. Boleh jadi kes yang seumpama itu sukar nak didapati, sukar nak dipertahankan. Jika orang mengadu mengapa tiada tangkapan, ada tangkapan tetapi pihak lain yang mengabaikannya. Ini satu perkara mengapa mempermain-mainkan undang-undang. Kalau dah boleh dikenakan hukuman terhadapnya, maka hukuman itu perlu dijalankan. Malah nak masuk negeri pun setengah negeri tidak mengapa. Kata kapal terbang lagi diperingatkan orang yang membawa bahan-bahan yang penagih ini, bahan-bahan seperti dadah, haram sama sekali memasuk sebuah negeri. Tetapi pada hari ini kita dapati perkara itu berleluasa. Ini satu perkara yang tidak mendapat kepercayaan bagaimana orang menangani masalah dadah, bahan-bahan yang memabukkan dalam sebuah negeri. Katanya, dan yang kedua, ini yang kelima dah daripada awal, tidak jujur terhadap Islam. Ini juga satu penyakit dalam masyarakat yang sepatutnya orang yang mengerjakan haji, mereka kelihatan tidak berlaku sikap tidak jujur terhadap Islam. Mesti jujur terhadap Islam. Apa yang kita lakukan yang sepatutnya dilakukan dengan ikhlas, maka secara ikhlas perlunya dilaksanakan dalam tingkah laku seseorang yang berkenaan. Sifat kelima ini, mereka yang merupakan golongan manusia yang tidak jujur terhadap Islam dengan menyalahgunakan kuasa yang ada pada mereka. Mereka membinasakan tanaman, binasakan kebun-kebun dan ternakan firmannya. Ini juga dosanya lebih besar jika orang tu balik daripada mengerjakan haji. Wa yuhlikal harsa wan nasla, dan untuk memusnahkan tanaman dan ternakan. Ini mesti dipelihara. Alasan kerana nak bina rumah, nak buat kedai dan apa-apa lagi lah umpamanya, maka kebun-kebun, tanaman-tanaman dimusnahkan dengan sewenang-wenangnya. Ataupun haiwan, dulunya tempat memelihara haiwan, ternakan, maka dimusnahkan kerana alasan-alasan kemajuan umpamanya. Sedangkan tanah kosong masih banyak boleh dipakai untuk tujuan ini. Ini juga dimasukkan di dalam ayat ini, termasuk wa yuhlikal harsa wan nasla. Al harsa ladang, memusnahkan ladang, tanam-tanaman, dan wan nasla, dan keturunan. Keturunan bukan keturunan manusia. Manusia tidak dimusnahkan, keturunan manusia boleh jadi, tetapi binatang dulu
mufassirin telah mentafsirkan ayat ini dengan membinasakan membinasakan perempuan dan kanak-kanak yang disebabkan oleh akibat buruk daripada tindak tanduk kaum tindak tanduk kaum musang berbulu ayam. Tindak tanduk kaum musang berbulu ayam itu memusnahkan masyarakat, menimbulkan perbalahan dan mengheretkan mereka ke jurang peperangan dan sengketa yang memusnahkan institusi keluarga dan agama. Ini juga termasuk setengah mufassirin mentafsirkan begitu. Gejala ibu bapa yang mengejar dunia dan kemewahan hidup lalu melupakan tanggungjawab keluarga dan anak-anak juga satu fenomena yang banyak membimbangkan, banyak menyumbang kepada kemusnahan institusi keluarga. Ibu bapa harus sedar bahawa kejayaan mereka sebenarnya adalah dilihat pada akhlak anak-anaknya. Krisis ekonomi meluasnya kebuluran peperangan yang berlaku di sana sini, merosotnya akhlak, semuanya adalah berpunca daripada budaya al-fasad yang diamalkan oleh manusia yang durjana ini. Manusia yang disebutnya yuhlikul harsa wan nasla. Jadi oleh yang demikian, Allah tidak suka kepada sikap-sikap ini, sikap memusnahkan ladang. Kerana nak buat pembangunan, habis pokok kelapa ditebang, pokok durian tak tebang pokok durian. Sayang, sumbangan dianya menarik. Jadi ini semuanya berpunca daripada al-fasad. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kepada orang yang menyukai, orang yang suka kepada orang yang Allah tidak suka kepada orang yang menyukai kerosakan. Al-fasad makna kerosakan di bumi. Yuhlikul harsa wan nasla, itu maknanya merosakkan, membinasakan. Al-fasad maknanya kerosakan. Kemudian seterusnya meninggal diri, meninggi diri, takabur maksudnya meninggi diri. Ini pun tidak disukai. Manusia seharusnya merendahkan diri, bukan meninggikan diri. Terutama sekali orang yang baru selesai mengerjakan haji. Bila berlaku ini selepas daripada tawaf. Maknanya kita mempunyai dua masa. Sebelum tawaf nak pergi ke Mekah, mestinya akhlaknya tinggi. Kemudian balik di Mekah pun tinggi juga. Sebabnya dia dah tawaf ifadah. Tawaf, dia persaksikan dirinya kepada Kaabah, kepada masjid. Tiba-tiba bila balik ke rumah, lain pula keadaannya. Ini fasad namanya, merosakkan keluarga dan anak-anak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka al-wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyil